Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Jamalul Lail dan Dr. Aida Hanim serta rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini adalah giliran pembentangan saya, Mas Farizan Maslan, berkaitan mini kajian yang bertajuk Penilaian Pembangunan Profesionalisme Berterusan PBB melalui latihan dalam perkhidmatan LDP secara atas talian dalam kalangan guru sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Sentul, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pembentangan saya pada hari ini melibatkan 10 perkara seperti yang tertera pada slide yang dipaparkan. Seterusnya, apakah pembangunan profesionalisme berterusan atau lebih dikenali sebagai PPB? PPB ditakrifkan sebagai pengalaman pembelajaran guru dan pemimpin sekolah melalui pelibatan secara formal dan tidak formal dalam pelbagai aktiviti sepanjang kerjaya untuk peningkatan pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan amalan nilai serta ciri-ciri profesional yang berkaitan bagi meningkatkan kualiti pendidikan untuk memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. PBB adalah merupakan di antara usaha yang bersepadu untuk pegawai perkhidmatan pendidikan PPP guru melengkapkan diri atau dilengkapkan dengan pengetahuan profesional, kemahiran profesional dan nilai serta amalan profesional keguruan melalui program latihan dalam perkhidmatan LDP yang terancang berteraskan pembangunan kompetensi, pembelajaran berterusan dan laluan kerjaya. PBB dapat membantu meningkatkan kualiti guru dan kepimpinan pengurusan pendidikan secara berterusan dengan memastikan guru memperoleh, menambah baik, menguasai dan berkongsi kompetensi untuk keberkesanan PDP, keberhasilan serta kemenjadian murid dan menggalakkan guru mengikuti latihan terancang dan bersistematik yang merangkumi sesi latihan pembelajaran dan pembangunan kendiri. Terdapat 3 pendekatan dalam pelaksanaan PBB iaitu bersemuka face-to-face, secara atas talian online atau teradun iaitu secara blended. Bagaimanapun, mini kajian ini melibatkan PBB melalui LDP secara atas talian. Latihan secara atas talian merupakan latihan pembelajaran yang mengambil kira komponen kebolehcapaian dan boleh diakses tanpa sebadan masa dan tempat. Ini membolehkan sesi pembelajaran berlaku secara fleksibel mengikut kadar kendiri peserta. Kursus boleh dilaksanakan dalam talian sepenuhnya. Contohnya, webinar. Ia juga bertujuan menyambut baik dan merealisasi hasrat PPPM Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 melalui ajakan keempat iaitu meningkatkan kualiti PPB dengan berfokus kepada keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah. Ini kajian ini melibatkan responden yang terdiri daripada guru mata pelajaran sejarah sekolah menengah kerana mata pelajaran ini wajib lulus bagi tujuan persijilan peperiksaan SPM mulai tahun 2013. Oleh itu, guru mata pelajaran sejarah memerlukan kompetensi yang tinggi dalam memastikan murid betul-betul menguasai mata pelajaran ini kerana murid gagal mendapat persijilan SPM sekiranya gagal dalam mata pelajaran sejarah. Di antara penyataan masalah yang dikenal pasti ialah berkaitan kualiti guru, di mana sebahagian guru di Malaysia masih berada pada tahap harapan iaitu sebanyak 52%, manakala sebanyak 31% guru pula berada pada tahap memuaskan iaitu tahap yang masih perlu diperbaiki dan hanya 12% saja daripada guru Malaysia berada pada tahap baik dan cemerlang. Seterusnya berkaitan PDP guru. Didapati hanya 50% PDP guru disampaikan dengan berkesan. Selebihnya masih berpusatkan guru dan penyampaian PDP adalah pasif. PDP guru lebih kepada pemahaman asas dan tidak mengaplikasi kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat. Dan seterusnya, kurang kajian PBB yang berfokus.
Masih terdapat kekurangan kajian berkaitan PPB yang melibatkan pelbagai medium penyampaian bagi manfaat kepada profesion keguruan. Teori dan model yang digunakan dalam mini kajian ini ialah teori berasaskan tingkah laku Pavlov 1927 di mana latihan berkaitan tugas dan penyediaan rangka latihan bersistematik boleh membina rangsangan yang positif. Maklumat yang jelas membantu pekerja menguasai pengetahuan, kemahiran dan sikap baharu. Dan pekerja beranggapan dengan mengikuti latihan akan membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran bermanfaat serta akan menunjukkan perlakuan yang positif. Seterusnya, merujuk kepada dokumen PPB KPM edisi tahun 2014 menggunakan model penilaian Gaski tahun 2000. Model ini melibatkan 5 tahap penilaian iaitu: pertama, dimensi reaksi guru; kedua, dimensi pembelajaran guru; ketiga, sokongan dan perubahan organisasi; keempat, penggunaan pengetahuan dan kemahiran baharu; dan yang terakhir, kelima, hasil pembelajaran pelajar. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meninjau penilaian pembangunan profesionalisme berterusan melalui latihan dalam perkhidmatan secara atas talian dalam kalangan guru sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Sentul, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Objektif kajian adalah merujuk kepada model Gaski tahun 2000 di mana terdiri daripada 5 dimensi. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti sejauh mana PPB melalui LDP secara atas talian dapat memenuhi aspek reaksi guru dalam kalangan guru sejarah SMK di daerah Sentul, KL. Kedua, mengenal pasti sejauh mana PPB melalui LDP secara atas talian dapat memenuhi aspek pembelajaran guru dalam kalangan guru sejarah SMK di daerah Sentul, KL. Ketiga, mengenal pasti sejauh mana PPB melalui LDP secara atas talian dapat memenuhi aspek sokongan dan perubahan organisasi dalam kalangan guru sejarah SMK di daerah Sentul, KL. Keempat, mengenal pasti sejauh mana PPB melalui LDP secara atas talian dapat memenuhi aspek penggunaan pengetahuan dan kemahiran baharu dalam kalangan guru sejarah SMK di daerah Sentul, KL. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, mengenal pasti sejauh mana PPB melalui LDP secara atas talian dapat memenuhi aspek hasil pembelajaran pelajar dalam kalangan guru sejarah SMK di daerah Sentul, KL. Seterusnya, persoalan kajian. Pertama, sejauh manakah PPB melalui LDP secara atas talian dapat memenuhi aspek reaksi guru dalam kalangan guru sejarah SMK di daerah Sentul, KL. Kedua, sejauh manakah PPB melalui LDP secara atas talian dapat memenuhi aspek pembelajaran guru dalam kalangan guru sejarah SMK di daerah Sentul, KL. Ketiga, sejauh manakah PPB melalui LDP secara atas talian dapat memenuhi aspek sokongan dan perubahan organisasi dalam kalangan guru sejarah SMK di daerah Sentul, KL. Keempat, sejauh manakah PPB melalui LDP secara atas talian dapat memenuhi aspek penggunaan pengetahuan dan kemahiran baharu dalam kalangan guru sejarah SMK di daerah Sentul, KL. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, sejauh manakah PPB melalui LDP secara atas talian dapat memenuhi aspek hasil pembelajaran pelajar dalam kalangan guru sejarah SMK di daerah Sentul, KL. Ulasan kepustakaan. Pertama, latihan secara atas talian dapat meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran sekiranya kemudahan dan capaian kepada internet adalah baik. Kedua, guru-guru memandang latihan dalam perkhidmatan sebagai alat pembangunan staf, alat pembangunan profesionalisme secara berterusan dan untuk mendidik guru-guru mengenai kompetensi yang baharu. Dan yang terakhir,
LDP berperanan meningkatkan kualiti guru dengan melakukan penilaian berkesan bagi memastikan latihan yang diberikan memenuhi objektif yang telah ditetapkan. Metodologi kajian adalah seperti berikut. Mini kajian yang dijalankan menggunakan kaedah kuantitatif secara tinjauan. Saya telah menggunakan borang soal sidik bagi memperolehi maklum balas kajian. Borang soal sidik menggunakan skala Likert 5 mata yang saya edarkan secara atas talian melalui pautan Google Form. Alhamdulillah, saya telah menerima kerjasama yang baik daripada guru-guru mata pelajaran sejarah SMK di daerah Sentul, Kuala Lumpur yang terdiri daripada 40 orang guru. Borang soal sidik ini dibahagi kepada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A adalah berkaitan demografi, manakala bahagian B adalah berkaitan penilaian PPB melalui LDP secara atas talian bagi guru-guru sejarah SMK di daerah Sentul, Kuala Lumpur. Analisis statistik adalah deskriptif. Kaedah persampalan adalah menggunakan persampalan mudah secara rawak. Interpretasi skor min yang digunakan adalah interpretasi 5 tahap hasil daripada kajian lepas oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Penyelidikan 2012, Izzaham Hamzah Juraimi Mansur dan Hamzah 2016, Juri Ahmad Saad 2009 dan Modani 2009. Di mana skor purata 1 hingga 1.8 adalah sangat rendah, 1.81 hingga 2.6 rendah, 2.61 hingga 3.4 sederhana, 3.41 hingga 4.2 tinggi dan 4.21 hingga 5 adalah sangat tinggi. Seterusnya adalah dapatan kajian berkaitan analisis demografi. Berikut adalah jadual yang menunjukkan analisis demografi yang diperolehi melalui mini kajian yang telah saya lakukan. Berikut penerangan dapatan kajian berkaitan analisis demografi. Merujuk kepada paparan slide sebentar tadi, responden kajian yang terlibat adalah terdiri daripada 15 orang guru lelaki mewakili 37.5% dan 25 orang perempuan yang mewakili 62.5%. Menjadikan jumlah responden bagi kajian ini adalah 40 orang dalam kalangan guru sejarah menengah di PPW Sentul, Kuala Lumpur. Manakala 3 orang iaitu 7.5% responden berumur kurang daripada 30 tahun. 14 orang iaitu 35% berumur di antara 31 hingga 40 tahun. 13 orang iaitu 32.5% berumur antara 41 hingga 50 tahun dan 10 orang lebih daripada 50 tahun. Guru yang berkhidmat kurang daripada 10 tahun adalah seramai 16 orang iaitu mewakili 40%. Manakala 16 orang iaitu 40% juga berkhidmat antara 11 hingga 20 tahun dan 8 orang 20% berkhidmat antara 21 hingga 30 tahun. Tiada responden yang berkhidmat lebih daripada 30 tahun terlibat dalam mini kajian ini. Di sini saya akan menerangkan berkaitan dapatan kajian, analisis kekerapan dan peratusan item berdasarkan soal sidik yang telah diedarkan. Pernyataan soal sidik adalah dimulai dengan melalui aktiviti latihan dalam perkhidmatan secara atas talian, saya berupaya untuk B1. Mencetuskan perasaan yang lebih positif terhadap profesen keguruan. B2. Memenuhi keperluan pengetahuan yang diperlukan dalam pengajaran pembelajaran PDP. B3. Menjadikan diri saya sebagai guru yang lebih yakin dan kreatif dalam PDP. B1 hingga B3 adalah merupakan dimensi yang pertama iaitu dimensi reaksi guru. Merujuk kepada jadual dan graf yang dipaparkan, hanya seorang responden iaitu mewakili 2.5% sahaja berada pada tahap sangat tidak setuju. Selebihnya iaitu majoriti 39 responden
yang mewakili 97.5% bersetuju bahawa PPB melalui LDP secara atas talian dapat memenuhi aspek reaksi guru seperti yang telah dinyatakan. Seterusnya, merujuk kepada dimensi yang kedua iaitu dimensi pembelajaran guru melibatkan item B4 sehingga B6 dengan pernyataan seperti berikut. Melalui aktiviti latihan dalam perkhidmatan secara atas talian, saya berupaya untuk B4 memahami kandungan khusus dengan lebih baik dan berkesan. B5 meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran sedia ada. B6 mengaplikasi serta menggabung jalin kandungan khusus dengan strategi dan teknik dalam PDP. Merujuk kepada jadual dan graf yang dipaparkan, terdapat dua responden yang mewakili 5% sahaja berada pada tahap tidak setuju. Selebihnya, iaitu majoriti 38 responden yang mewakili 95% bersetuju bahawa PPB melalui LDP secara atas talian dapat memenuhi dimensi pembelajaran guru seperti yang telah dinyatakan. B7 sehingga B9 merupakan item bagi dimensi yang ketiga iaitu sokongan dan perubahan organisasi. Melalui penyataan aktiviti latihan dalam perkhidmatan secara atas talian, saya berupaya untuk B7 memilih sumber pengajaran yang menarik, selamat dan berkesan. B8 melaksana inovasi dalam penyampaian PDP. B9 melaksanakan aktiviti pembangunan profesional yang berteraskan pengetahuan teknologi. Merujuk kepada jadual dan graf yang dipaparkan, terdapat lebih kurang 1 hingga 2 responden yang mewakili 2.5% ke 5% berada pada tahap tidak setuju merujuk kepada setiap item tersebut. Selebihnya iaitu majoriti 36 responden yang mewakili 90% bersetuju bahawa PPB melalui LDP secara atas talian dapat memenuhi dimensi sokongan dan perubahan organisasi seperti yang telah dinyatakan. Seterusnya, item B10 sehingga B12 adalah mewakili kepada dimensi yang keempat iaitu penggunaan pengetahuan dan kemahiran baharu. Melalui penyataan aktiviti latihan dalam perkhidmatan secara atas talian, saya berupaya untuk B10 mengadaptasi pengetahuan dan kemahiran yang baharu ke atas strategi PDP. B11 membuat refleksi dengan lebih berkesan di dalam PDP dengan pengetahuan baharu yang diperolehi. B12 menggalakkan amalan berkongsi secara kolaboratif dalam mengenal pasti strategi instruksional yang berkesan. Merujuk kepada jadual dan graf yang dipaparkan, terdapat seorang responden iaitu mewakili 2.5% sahaja berada pada tahap tidak setuju. Selebihnya iaitu majoriti 39 responden yang mewakili sebanyak 97.5% bersetuju bahawa PPB melalui LDP secara atas talian dapat memenuhi dimensi penggunaan pengetahuan dan kemahiran baharu seperti yang telah dinyatakan. Slide ini merupakan slide yang terakhir bagi dimensi yang kelima iaitu hasil pembelajaran pelajar. Melalui penyataan aktiviti latihan dalam perkhidmatan secara atas talian, saya berupaya untuk B13 meningkatkan pelibatan murid secara aktif dalam pembelajaran. B14 membuatkan pelajar saya menguasai hasil pembelajaran berkaitan topik yang diajar. B15 membantu pelajar saya membuat keputusan dalam menyelesaikan penyataan masalah berkaitan topik yang diajar. Jadual dan graf yang dipaparkan kali ini menunjukkan terdapat taburan skor responden pada kesemua skala. Bagaimanapun, tahap tidak bersetuju adalah masih rendah, iaitu hanya melibatkan 3 responden sahaja.
yang mewakili 7.5%. Dan majoriti responden yang terdiri daripada 37 responden iaitu sebanyak 92.5% bersetuju bahawa PPB melalui LDP secara atas talian dapat memenuhi dimensi hasil pembelajaran pelajar. Jadual menunjukkan skor min dan interpretasi skor bagi PPB melalui LDP secara atas talian dalam kalangan guru sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Sentul, wilayah Persatuan Kuala Lumpur. Secara keseluruhannya adalah berada pada tahap tinggi iaitu nilai minnya adalah 3.85. Setiap 5 dimensi yang berkaitan menunjukkan interpretasi skor yang tinggi di mana menunjukkan reaksi guru mempunyai nilai min sebanyak 4.02, sisian purata 0.739, pembelajaran guru nilai minnya 3.85, sisian piawai adalah 0.774, sokongan dan perubahan organisasi nilai minnya ialah 3.92, sisian piawai adalah 0.735, penggunaan pengetahuan dan kemahiran baharu nilai minnya 3.93, sisian piawai adalah 0.749 dan hasil pembelajaran pelajar nilai minnya adalah 3.54 dan sisian piawai adalah 0.896. Nilai min tertinggi adalah dimensi reaksi guru diikuti penggunaan pengetahuan dan kemahiran baharu dan seterusnya adalah sokongan dan perubahan organisasi, seterusnya pembelajaran guru dan yang terakhir adalah hasil pembelajaran pelajar. Ini menunjukkan bahawasanya dimensi-dimensi ini terbukti menyumbang kepada pembangunan PPB melalui LDP secara atas talian. Secara keseluruhannya, hasil analisis menunjukkan PPB melalui LDP secara atas talian dalam kalangan guru sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Sentul, wilayah Persatuan Kuala Lumpur berada pada tahap tinggi iaitu nilai minnya 3.85. Dapatan kajian bertepatan dengan Zahiyah Kasim dan Abdul Razak Ahmad tahun 2010 menyatakan bahawa PPB melalui LDP penting dalam membantu mempertingkatkan kualiti guru dalam penyampaian PDP. Realitinya, pelaksanaan LDP secara atas talian tidak terlepas daripada masalah seperti terdapat gangguan capaian internet sewaktu menjalani latihan. Bagaimanapun, masalah-masalah ini perlulah diperhalusi dan ditambah baik dari semasa ke semasa supaya latihan yang berkesan dapat dilaksanakan dan memberikan impak yang positif dan berkesan kepada peserta yang mengikuti sesuatu kursus yang diadakan. Sekiranya sesuatu latihan yang diberikan itu memberi manfaat kepada peserta yakni guru yang mengikuti latihan tersebut, semestinya keberhasilan murid dapat dihasilkan dan sekaligus kemajuan murid secara holistik yang seimbang dapat dilahirkan. Ini penting kerana melalui ilmu dan penguasaan kemahiran tinggi, pelajar akan memacu kecemerlangan dalam ilmu pengetahuan dan menguasai pelbagai kemahiran. Ini kerana pelajar merupakan pelapis kepada kepimpinan hari ini yang akan menerajui negara ke arah negara maju. Baiklah, kita sambung lagi pembentangan berkaitan implikasi program latihan pembangunan profesionalisme guru. Di peringkat kementerian, profesionalisme guru secara menyeluruh mencakupi kemudahan prasarana dan fasiliti, bimbingan dan pemantauan, pengisian program sentiasa dinamik, berinovatif agar dapat melahirkan guru berkualiti, diiktiraf, dipercayai dan dipandang tinggi dalam segala aspek pendidikan. Seterusnya di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, segala hasrat inspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia disampaikan dengan jelas kepada sekolah untuk direalisasikan. Bimbingan dan pemantauan bagi melihat latihan menepati objektif dan standard kualiti yang digariskan. Seterusnya, pelaksana iaitu sekolah, anjakan amalan dan penyesuaian perspektif kepimpinan yang berkualiti dalam memberikan sokongan kepada guru agar pelaksanaan pembangunan profesionalisme berterusan berlaku.
organisasi guru sekolah sentiasa bersedia mengalami perubahan ke arah pendidikan berkualiti mendepani revolusi industri 4.0. Kemejadian murid yang cemerlang secara holistik berjaya dilahirkan. Terakhir sekali adalah berkaitan rumusan program latihan pembangunan profesionalisme guru. Pembangunan profesionalisme keguruan merupakan keperluan dalam usaha melahirkan dan memantapkan guru berkualiti dan berkompetensi tinggi agar dapat melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan seperti yang terkandung di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Kesemua peringkat kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah menyambut baik acara ini dengan penuh rasa tanggungjawab bagi merealisasikan guru profesional kekal berkualiti. Penyedia latihan program pembangunan profesionalisme guru memerlukan komitmen yang tinggi dalam memberi latihan mengikut keperluan semasa serta guru pula perlulah memberikan kerjasama yang tidak berbelah bahagi. Peringkat sekolah, pentadbir sekolah iaitu pengetua guru besar perlu bijak berinteraksi dan menyediakan program latihan dan pembangunan guru memandangkan guru profesional berjaya meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta menghasilkan murid yang berkualiti. Latihan dan pembangunan profesional guru seperti latihan dalam perkhidmatan LDP perlu dilaksanakan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Program latihan guru mestilah dilaksanakan mengikut keperluan sebenar guru agar seiring dengan keperluan semasa serta memastikan perancangan pelaksanaan yang tepat dan mantap dapat dilaksanakan. Ini kerana guru yang berkualiti dan profesional merupakan pemangkin kepada kecemerlangan pendidikan negara. Cabaran profesionalisme guru turut berhadapan dengan perkembangan dan cabaran global revolusi industri 4.0 bagi menghasilkan murid berkualiti secara holistik iaitu berpengetahuan, berkemahiran berfikir aras tinggi, kebat, berkemahiran memimpin, berkomunikasi dengan baik, beretika, mempunyai identiti nasional dan sifat kerohanian yang tinggi. Berakhirlah sudah pembentangan saya pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Jamalul Lai dan Dr. Aida Hanim serta rakan-rakan kerana sudi mendengar pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.